Salam bahagia, kita bersama lagi dalam ruang bicara bahas yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup relevan dan penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa. Seorang berada di studio bersama dengan saya dan seorang tetamu lagi insya-Allah kita akan hubungi melalui kemudahan Skype. Baiklah, topik yang kita pilih dalam ruang bicara bahas hari ini ialah bencana banjir antara proses semula jadi dan aktiviti manusia. Ini juga merupakan sesuatu yang mungkin menarik sebenarnya untuk kita kongsi bersama. Dan tetamu yang berada di studio bersama dengan saya, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang kepada yang berbahagia Puan Sri Profesor Dr. Sharifah Sabrina Said Akil yang merupakan Presiden Pertubuhan Pelindung Khazanah Alam Malaysia ataupun PEKA Malaysia. Jadi apa khabar Puan Sri? Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih menjemput saya. Pertama kali ke Puan Sri bersama kami di ruang bicara? Tak. Few times already. So dah biasa sangatlah ya dengan apa yang akan berlaku sebentar lagi. Dan kita juga ada seorang tetamu yang akan kita hubungi melalui kemudahan Skype. Jadi kita juga ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan jutaan terima kasih di atas kesudian yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Ibrahim Komo yang merupakan Ketua Kluster Alam Sekitar dan Kelestarian di Akademi Profesor Malaysia ataupun APM. Assalamualaikum Prof Datuk. Waalaikumsalam. Sayang sekali kami mengharapkan Profesor Datuk ada bersama kami di studio, tetapi syukur alhamdulillah sekurang-kurangnya kita masih dapat berkomunikasi melalui kemudahan Skype ini. Jadi terima kasih banyak-banyak Prof Datuk ya. Baiklah, kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, macam saya katakan, ini merupakan satu lagi topik yang cukup relevan sebenarnya, cukup penting. Jadi kalau anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik ini, seperti biasalah kami menyediakan dua talian kepada anda, 03 2697 9767 dan juga 03 2697 9768. Baik, mungkin menariklah kalau kita lihat kembali tentang bencana banjir yang berlaku baru-baru ini, dan sesungguhnya lah ianya telah pun meninggalkan kesan yang cukup serius sebenarnya kepada negeri-negeri dan juga mereka yang terlibat dalam bencana banjir kali ini Puan Sri ya. Dan pelbagai pihak sebenarnya memberikan pelbagai pandangan dan juga pendapat kenapa tiba-tiba tanpa kita duga, tanpa kita sangka berlaku banjir yang kita anggap begitu besar sekali kalau kita bandingkan dengan apa yang berlaku pada tahun 2014 sebagai satu perbandingan sebenarnya. Tapi sebelum saya dapatkan komen Puan Sri, barangkali kita juga nak tahulah tentang fungsi dan juga peranan yang dimainkan oleh apa yang disebut sebagai Pertubuhan Pelindung Khazanah Alam Malaysia ataupun PEKA Malaysia ini, Puan Sri. Ya, terima kasih. PEKA Malaysia ni ditubuhkan oleh saya ya pada tahun 2010. Dan saya sebagai seorang yang suka outdoor ya. So suka yang orang kata masuk hutan ya, trekking and all that. Jadi bila saya tengok banyaknya kemusnahan dalam hutan ya. Jadi saya kata kenapa tak ramai orang yang bercakap tentang pentingnya menjaga hutan. Kalau kita kena faham ya bentuk muka bumi Malaysia. Okey. Yeah. So kita menerima hujan sepanjang tahun. Alright? So bila kita orang kata it's not that we are against development ya. Kalau kita asyik orang kata musnahkan hutan, kita tengok that apa orang kata kerosakan yang sekarang ni yang berlaku ni kerana cuaca ya, cuaca orang kata apa nama yang kata perubahan cuaca ya, perubahan iklim ya. So kita tahu ya perubahan iklim ni selalunya kerana salah satunya adalah kerosakan hutan, kemusnahan hutan yang bawa kepada perubahan cuaca. Itu yang sebenarnya menjadikan kita ni sekarang ni saya dah lama dalam PEKA ya. Saya tengok pasal banyak yang saya orang kata tinggal dalam hutan. Ya, saya kata ya macam pasal resort saya dalam hutan. Jadi saya dah tengok macam-macam ya kemusnahan yang sebenarnya kebanyakan kerana
kita binasanya hutan, maknanya kita musnahkan hutan atas alasan pembalakan dan sebagainya. Ya, sekarang ni orang dah crazy over busangking and all that. So itu yang kita susah hati sekarang. So sebagai Presiden PEKA, saya selalu bercakap, dah lama dah, bertahun-tahun lah Cik Syakawi, saya selalu kata kalau nak tebang pun janganlah sampai cuci mangkuk, you know. Kalau nak binasa hutan pun ikutlah SOP. Tapi tak ada ikut. Kata saya dah masuk hutan, saya dah tengok macam mana dia orang tebangnya tepi sungai, ya. Tak ikut buffer sungai. Sepatutnya kalau sungai tu 10 meter, kita kiri kanan tu kena ikut 20 meter. You know, benda-benda semua tu dah ada dalam akta semua, undang-undang dah ada, tapi tidak diikuti. Pasal itulah kita tengok sekarang banyaknya bala-bala bencana, ya, banyaknya tanah runtuh dan banjir, ya. Okey, kita sekarang kata perubahan iklim, okey, fine, tapi kenapa terjadinya perubahan iklim? Itulah dia. Okey, nanti kita dapatkan lagi pandangan berkaitan dengan isu ini. Barangkali kita juga ingin mendapat pandangan daripada Profesor Emeritus Datuk Dr. Ibrahim Komo. Barangkali Prof, kalau kita dengar apa yang disebut oleh Puan Sri, bagaimana pula pandangan Prof bila kita bercakap tentang banjir yang berlaku, malapetaka bencana yang berlaku di negara kita ini, apakah ianya disebabkan oleh proses semula jadi ataupun kerana aktiviti manusia yang mungkin kita istilahkan sebagai tidak terkawal dan sebagainya. Prof? Okay, terima kasih. Saya mungkin berada di sini mewakili atau menjadi sebagai pengurusi kluster alam sekitar dan kelestarian Akademi Profesor Malaysia. Maknanya kluster yang melihat isu-isu mengenai alam sekitar dan juga kelestarian, pembangunan yang berterusan. Dalam kes yang kita akan bincang malam ini, saya juga seorang pakar geologi kejuruteraan yang telah membuat kajian lebih daripada 30 tahun mengenai bencana, dan memang minat saya yang mendalam ialah bencana aliran puing. Pertama kali saya mengenali bencana aliran puing ini ialah pada tahun 1996 apabila 48 orang asli terkorban di pos Kipang. Ketika itu semua orang menyatakan ini adalah banjir besar. Dan lazimnya banjir besar hanya mengorbankan jumlah mangsa yang kecil. Saya pergi ke tempat itu keesokannya dan berjalan masuk ke dalam sungai yang menyebabkan kematian 48 orang itu, berjalan kira-kira 2 kilometer, dan saya dapati apa yang berlaku sebenarnya bukannya banjir, tetapi sebaliknya di hulu sungai itu terdapat 3 tanah runtuh yang sangat besar ya, tanah runtuhnya, bersaiz ini di pos Lipang, bersaiz kira-kira 100,000 meter padu tanah. Tebal gelinciran ini sekitar 5 hingga 10 meter, dan tanah runtuh ini telah menyebabkan batu-batu, kerikil, pasir, lodak, tanah liat yang begitu banyak, serta pokok-pokok yang hidup itu tergelonsor kira-kira 200 meter ke bawah. Tetapi ketika itu hujan yang sangat lebat telah menyebabkan bahan-bahan tadi bersifat seperti empangan sementara, dan apabila empangan itu pecah kira-kira 100 meter daripada perumahan orang asli, segala macam kayu-kayan, batu-batan yang besar tadi, pokok besar tadi telah bergerak dengan pantas dan melanggar
keseluruhan kampung, membinasakan seperti tsunami dan mengorbankan 48 nyawa. Saya maklumkan kepada pihak berkuasa, ini bukan banjir biasa. Ini adalah banjir puik. Tetapi pada tahun 1996, perkara ini belum lagi dapat perhatian dan pihak berkuasa masih lagi mengkelaskannya sebagai banjir. Itu mungkin pengenalan saya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut apa yang terjadi pada 18 dan 19 Disember. Okey, menarik apa yang disebut oleh Profesor Emeritus Datuk Dr. Ibrahim Komo. Tapi barangkali ini juga sesuatu yang perlu diberi perhatian yang serius sebenarnya Puan Sri. Kalau kita melihat, kita ambil contoh yang paling ketara ialah apa yang berlaku di Karak. Itu juga dianggap sebagai di situ juga sebenarnya dilihat banyak aktiviti pembalakan yang berlaku dan sebagainya. Daripada pandangan Puan Sri sendiri, apa sebenarnya kelemahan yang berlaku di sana dan apa yang perlu diberi perhatian yang serius sebenarnya Puan Sri? Okey, saya selalu lalu Karak Memang situ memang banyak pembukaan hutan-hutan untuk musangking, ada juga yang untuk resort-resort pun ada. Jadi bila kita tengok tidak ada penguatkuasa yang orang kata elok yang perfect, makna dia mereka buka macam tak ada penghujung kadang-kadang saya tengok mereka buka hutan ni, bukit-bukit ditarah. Lepas tu pokok-pokok macam kata cuci mangkuk lah tu cuci mangkuk tu kita semua tahu ia akan membawa banyak negative impact terutama sekali tanah runtuh yang kita tahu akan membawa selut-selut semua tanah ke dalam sungai. Okey, dia akan tarik semua apa yang ada. Itu yang terjadinya, sungai jadi cetek. Bila sungai jadi cetek, yang kita dengan hujan kita sepanjang tahun, kadang-kadang hujan tak berhenti sampai 2 hari macam itu, terjadinya banjir dan juga bencana yang sangat menakutkan sehingga kita nampak sekali pokok-pokok balak-balak kayu-kayu semua di apa kata macam dibawa macam selut macam lumpur dibawa dengan balak-balak sekali. Kadang-kadang kita kena faham bila mereka ni buat pembalakan mereka akan ambil balak-balak yang mereka tahu ada harga Selalunya macam dahan-dahan, ranting-ranting atau balak-balak yang tak ada harga, kayu-kayu tu mereka akan tinggalkan saja di tepi-tepi tu. Jadi ini dah terjadi dah lama Pembalakan ni yang sebenarnya dah lama, bukan baru saja, dah lama. Jadi bila terjadinya extreme weather macam ni, jadi air hujan tu akan membawa segala-galanya masukkan sungai, dan inilah terjadinya yang melanda di Telemung yang kita tengok di Karak hari itu. Pada saya masih rasa that ini akibat daripada aktiviti manusia kerana orang kata tak cukup-cukup lah itu yang saya tengok. Okey, kita difahamkan kita dah pun ada pemanggil di talian kita sekarang ini. Mungkin ada sesuatu yang boleh kita kongsi bersama dengan pemanggil ini. Dr. Muzaffar, saya difahamkan dah pun ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarkawi, dengar suara? Dengar. Alhamdulillah sihat Syarkawi Sihat, cuma batuk sikit. Batuk sikit? Jangan lupa buat pemeriksaan. Cuaca. Okey, selamat malam, selamat petang juga kepada dua-dua ahli panel tu Ya. Okey, macam semalam juga, hari ni pun isu interesting jugalah. Ya. Tu saya call ni, terpanggil untuk call. Okey, isu banjir tapi kalau you nak fokus pada puncanya, salah satu ni macam penggondolan hutan hujan kita melibatkan macam proses pembalakan lah. Betul lah, saya duduk dekat area Ulu Kelang ni, Syarkawi. I think for the rest of my life saya tengok area sini lain betul lah sejak zaman saya sekolah 20 tahun dulu dengan sekarang. Sekarang ni banyak sangat pembangunan dekat lereng bukit semua ni. Hutan-hutan tu dah tak macam dulu dah. Macam dekat area Telanggit ni, kat Zoo Negara tu. Dah banyak sangat dah high rise building, apartment, kondo-kondo ni semua diorang buat dah.
So dah tak macam dulu lah. Saya ingat sekolah dulu enjoy nak pergi sana camping semua. Tapi sekarang dah sedih lah. Betul. So interesting lah apa yang Puan Sri ada cakap tadi tu mengenai punca dia macam masalah penguatkuasaan tu. I agree with her lah. Okay, I think penguatkuasaan kita ni macam memang lemah lah. Kalau tidak isu-isu ni semua tak bangkit setiap tahun. Tapi saya nak tanya soalan lah kepada Puan Sri apa cabaran, saya pun tahu dia aktiviti dia mengenai apa selalu highlight isu-isu apa melibatkan apa hutan ni semua ni alam sekitar. Nak tanya Puan Sri apa cabaran utama you macam nak bersuara mengenai isu-isu yang berkaitan dengan alam sekitar ni. Ada masalah macam akta sultan ke? Okey, sebab kadang-kadang kita ada dengar mengenai isu pembalakan ni dia melibatkan orang-orang yang special dekat kayangan di atas tu. Saya tak nak sebut lah. Takut nanti kan ruang bicara lesen kena tarik. So nak tanya, ada apa cabaran terbesar yang dihadapi oleh Puan Sri untuk persatuan you untuk bersuara mengenai isu-isu yang melibatkan alam sekitar kat Malaysia ni. Simple tu aja. Menarik. Okey, terima kasih banyak. Okey, take care. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Dr. Muzaffar. Satu persoalan yang menarik sebenarnya. Tapi tak apa, kita akan dengar nanti respon dan juga jawapan daripada Puan Sri, kerana kita juga nak mendengar juga komen daripada Profesor Emeritus Datuk Dr. Ibrahim Komo berkaitan dengan apa yang disebut oleh Puan Sri tadi. Jadi mungkin ada sesuatu juga yang perlu kita kongsi bersama bila kita bercakap tentang apa yang berlaku sebagai contoh di Karak itu sebagai satu contoh yang cukup baik. Barangkali Prof, Datuk, pandangan anda? Okey, saya mulakan dengan perkara yang berlaku di Titi Hayun, Gunung Jerai. Awal tahun ini, banjir puing dia yang menyebabkan 7-8 orang meninggal dan seluruh Pekan Yan banjir. Itu adalah satu aliran puing daripada satu alur sungai yang telah menjadi huru-hara Gunung Jerai itu. Dan Gunung Jerai ialah hutan simpan kekal perlindungan memang tidak pernah pun dibalak. Saya dah naik ke Gunung Jerai banyak kali melakukan kerja-kerja geopark. Jadi aliran puing yang berlaku di Gunung Jerai adalah berlaku pada hutan pemeliharaan yang tak pernah dibalak. Apabila berlaku di Karak, di Bentong dan Karak, saya bercuti daripada kerja-kerja lain dan saya telah bergerak selama 5 hari meninjau ke semua kawasan di daratan dan juga daripada udara. Dan saya dapati bahawa terdapat sekurang-kurangnya 1,000 tanah runtuh, dan daripada 1,000 tanah runtuh itu mungkin ratusan, mungkin boleh saya katakan 100 daripadanya ialah aliran puing. Ini saya sebut banyak kali pasal aliran puing ini. 100 aliran puing berbanding dengan hanya satu aliran puing yang menyebabkan huru-hara di Gunung Jerai. Dan apabila saya buat tinjauan daripada udara, lebih daripada 95% tanah runtuh dan aliran puing ini adalah berpunca daripada hulu-hulu Sungai Telemung, Sungai Kerau, Sungai Perdak, Sungai Timbul, yang terdiri daripada hutan simpan kekal perlindungan atau hutan simpan kekal tadan air dengan pokok-pokok yang begitu besar dengan kanopi lebih daripada 30 meter. Yang saya katakan hampir 100 aliran puing itu panjangnya antara 1.5 hingga 2.5 kilometer, lebar setiap satu aliran puing itu melebihi 30 meter, dan ketebalan tanah yang tergelincir itu melebihi 5 meter. Dan bila saya anggarkan tanah runtuh dan aliran puing, isi padu bahan yang jatuh adalah boleh mencapai sehingga 10 juta meter padu.
lodak, pasir dan kayu kayan. Ini saya ingin tegaskan di sini. Ini adalah bencana alam di luar jangkaan dan di luar keupayaan manusia. Inilah yang sering saya sebut dari tahun 1995, suatu bencana yang kalau tidak diberikan perhatian akan menjadi bencana terbesar dan yang paling bahaya, ya. Aliran puing tercetus oleh hujan yang berbeza dengan banjir biasa. Dalam banjir biasa, hujan lebat dalam masa 1, 2, kadang-kadang 3 hari, lepas itu berhenti, lepas itu hujan. Tetapi aliran puing ini dicetus oleh hujan berpanjangan, selalunya melebihi 5 hari. Dan saya menduga hujan bermula pada 15, 16, 17, 18 dan 18 malam itulah ribuan tanah runtuh jatuh sekaligus. Artinya lapisan tanah tidak lagi dapat menampung air hujan, ketepuannya telah dilampaui, tanah-tanah dan juga lapisan bahagian atas tanah itu telah berubah sifat dia menjadi seakan cecair dan tergelongsor jatuh. Ini adalah fenomena yang sering berlaku di Jepun dan juga di negara-negara lain apabila terjadinya taifun. Jadi sebab kita tak ada taifun, kita hanya ada hujan monsun, fenomena ini jarang berlaku. Tapi ini adalah satu fenomena alam yang sama ada hutan itu hutan dara, hutan secondary atau kawasan pembangunan atau apa saja, kalau keadaan hujan seperti itu telah berlaku, aliran puing boleh berlaku di mana saja. Jadi saya ingin memberikan sedikit perhatian. Saya minta supaya kita memberikan perhatian kepada perbezaan antara bencana alam dengan proses-proses bencana alam sekitar. Saya akui bencana alam sekitar seperti pembangunan, pembersihan kawasan yang menyebabkan hakisan tanah tinggi dan jumlah lodak dan pasir yang tinggi dibawa ke dalam air, di dalam sungai. Ini adalah hakisan-hakisan tanah. Ini adalah perkara biasa. Perkara biasa memang saya pun tidak boleh terima perkara ini. Tetapi hujan lebat yang menyebabkan hakisan tanah dan pelodakan dan banjir biasa atau banjir monsun adalah jauh berbeza dengan apa yang saya sebut sebagai banjir puing dan banjir lumpur yang menyebabkan 48 kematian dan 5 lagi masih hilang. Mungkin setakat itu dulu. Terima kasih. Baik. Kita pun akan berehat dulu buat seketika, tetapi anda jangan kemana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara Bahas yang kami bawakan kepada anda. Bernama TV tentunya. Jumpa lagi. Baik, kita kembali semula ke ruang bicara bahas ini. Masih lagi bercakap tentang bencana banjir, antara proses semula jadi dan aktiviti manusia. Sebelum saya mendapatkan pandangan pula daripada Puan Sri yang berada bersama dengan kita, kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian sekarang ini. Encik Bahar dari Ceras ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum, Bahar. Waalaikumsalam, Sarkawi. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Selamat tahun baru, Sarkawi. Ya, selamat tahun baru juga kepada Tuan. Walaupun tahun baru masih lagi kena pakai mask, Sarkawi. Apa nak buat? SOP. Bila cerita SOP ni, tahun baru ni kita kena cerita lah pasal bencana ni, Sarkawi. Ya. Tak boleh naik lah. Betul. Okey, saya bukannya pakar apa semua, tapi saya ni sebagai rakyat biasa lah, Sarkawi kan. Saya dah dengar benda ni
banyak sangatlah berlaku dan banyak sangat rintihan daripada rakyat dan juga orang biasa ni kan berkenaan dengan blaming game ni. Blaming game ni kita pun tak tahu mana satu pihak yang betul. Yang Puan Sri cakap tadi, dia dah lama buat kajian dan juga buat rintihan, buat apa semua kan kepada pihak-pihak berkenaan, tapi masih berlaku. Jadi bila Profesor siapa tadi cakap tadi kan, pada tahun 90-an lagi dia dah utarakan perkara-perkara apa puing ni akan berlaku apa semua kan. Tapi saya sebagai rakyat biasa nak tahu ke apa yang tindakan oleh pihak-pihak yang berkenaan, pihak-pihak berwajib buat untuk ngekang benda ni berlaku. Saya bagi contoh lah bila sebut pasal banjir ni kan, di Kuala Lumpur. Apabila buat smart tunnel, kan banjir dah sekarang ni dah tak ada sangat lah kan kat Kuala Lumpur kan. Maksud saya macam tu lah. Jadi apa tindakan yang sepatutnya dah buat ataupun belum buat, ataupun mungkin memerlukan belanja yang besar ke, ataupun macam mana, ataupun kementerian yang mana yang patut dipertanggungjawabkan. Itu je saya punya soalan, Sakawi. Baik, terima kasih. Terima kasih Sakawi ya. Take care. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak-banyak Bahar dari Ceras. Dua persoalan menarik tadi daripada Dr. Muzaffar dan sebentar tadi daripada Bahar di Ceras. Jadi mungkin kena dan tepat sebenarnya dengan apa yang Puan Sri dan rakan-rakan lakukan dalam perkara sebenarnya. Jadi mungkin dapat kita kongsi bersama. Okey, tadi berkenaan dengan Datuk Profesor Ibrahim ya. Kata that di Karak yang berlaku sekarang puing ya. Apa yang kita perhatikan sekarang ya, banyak kita tengok ya, dah ada orang kata dah ada bukti ya, yang balak-balak tu semua orang kata turun daripada dibawa oleh aliran sungai, hentam rumah-rumah dekat tepi-tepi, dekat kampung-kampung sana ya. Jadi memang ada pembalakan ya. Jadi apa yang kita tengok sekarang ya, kerana saya tengok sungai yang di ulunya tak ada apa-apa kekacauan ya, tak ada apa-apa pembangunan. Memang sungai tu walaupun dia banjir, tapi dia takkan bawa segala debris ya. Tak pernah pula saya tengok ya, pasal saya pun macam saya katalah, saya pun duduk dah sebelah dengan sungai. Saya tengok dah walaupun macam mana hujan sekalipun tak ada nampak dat sungai tu membawa segala debris, melainkan kalau di hulunya dikacau mesti ada aktiviti ya, aktiviti yang kata clearing ya, aktiviti clearing. Dan selalunya sekarang ni adalah aktiviti clearing cuci mangkuk ya. Itu yang sekarang yang kita tengok debris ni semua makin teruk ya. Jadi kalau nak kata puing tu tadi ya, tak ada pula saya nampak ada macam pokok-pokok yang masih ada daun-daun yang orang kata timbul ya. Semua nampak macam kayu-kayu yang dah lama, yang dah ditinggalkan. Itu yang saya tengoklah di Telemong ya, yang saya tengok di sanalah. Jadi saya masih juga mengatakan ya, kita kena faham ya, negara kita ni ya, ilmu alam ya, muka bumi Malaysia, kita menerima hujan yang banyak. Sebab itulah Allah Ta'ala jadikan Malaysia ni penuh dengan pokok-pokok ya, untuk menampung air hujan ya. Jadi kalau pokok tak ada, akarnya tak ada ya, mencengkam bumi, jadi air dia akan laju ya, turun dengan laju. Itulah yang terjadinya banjir dan tanah runtuh. Itu yang sebenarnya. Tapi kalau misalnya ya, kita tahu macam mana orang kata ya, sustainable logging orang kata, which doesn't happen lah in Malaysia. There's no such thing as sustainable logging ya. Because macam saya cakap, saya dah masuk hutan dah merata ceruk kat Malaysia ni, dah tengok tempat-tempat balak ya. Memang tak ada ikut SOP langsung. Tepi sungai-sungai pun dia orang potong pokok. Dia orang buangnya segala-galanya dalam sungai. Okey, segala dahan-dahan, batang-batang pokoknya semua dicampaknya dan semua. Tak ada siapa cek pun dalam hutan tu. Tak ada. Jadi kami bersama 2-3 orang NGO dah tengok banyak kali ya.
Dan juga kami menerima banyak sangat keluhan dan rintihan daripada orang asli yang mengatakan mereka sampai dah tak ada nak cari makan kerana terlampau banyak sangat kemusnahan hutan yang dilakukan. Kerana kita semua tahu pembalakan ni memang lubuk duit. Okey, kita semua tahu. Dan juga kita semua tahu that pembalakan ni juga banyak merosakkan sungai-sungai. Pembalakan ni, kemusnahan hutan ni juga banyak membunuh binatang-binatang. Tengok binatang kita baru dengar tadi cerita tadi seorang orang asli dah kena ditarik harimau di Gua Musang. Jadi bila kita cakap pasal binatang-binatang liar ni, kita dah kacau habitatnya. Sama dengan orang-orang asli. Sampai mereka dah tak ada nak cari makan because that is dia supermarket hutan tu dia orang punya supermarket. Dan kita perlukan hutan untuk tadahan air. Kita mesti tahu benda tu semua. Because kalau we cannot live without water. Tapi pernah tak Puan Sri Peka sendiri bersuara tentang isu-isu dah ni? Bersuara dah macam-macam. Dah macam-macam bersuara. Tapi this kind of business ni because sayangnya undang-undang mana dia perhutanan tu di bawah kerajaan negeri. Kuasa kerajaan negeri. Jadi walaupun kami dah orang kata dah berbuih-buih lah mengatakan at this moment dengan perubahan cuaca, perubahan iklim ni semua, we have to slow down or at least put a moratorium on logging. Stop balak sekejap. Kalau untuk pembalakan untuk orang kata untuk kita untuk Malaysia dah lebih pada cukup. Tapi mereka potong ni untuk jual ke luar negara. Itulah yang terjadi sekarang. Okey, kita juga nak dapat respon dan juga pandangan daripada Profesor Emeritus Datuk Dr. Ibrahim Komo. Saya tertarik hati tadi sebenarnya Prof bila Prof menyebut tentang bencana alam yang berlaku ini. Kadang-kadang ianya berlaku disebabkan oleh keadaan semula jadi, sesuatu yang tak dapat kita elakkan. Cuma untuk mendapatkan sedikit clear penjelasan, barulah kita dengar tentang banjir bencana aliran puing ini dan apa bezanya sebenarnya Prof bila kita sebut apa yang berlaku di Titi Hayun baru-baru ni di Gunung Jerat. Mereka mengatakan disebabkan oleh kepala air. Apakah itu perkara yang sama sebenarnya? Cuma mungkin istilahnya berbeza. Terima kasih. Orang Melayu kita panggil kepala air. Okay. Tetapi istilah saintifiknya ialah aliran puing. Okay. Bezanya kepala air dengan aliran puing, kepala air hanya ketika hujan lebat dan tidak berlaku tanah runtuh yang besar. Okay. Jadi airnya agak jernih, naik secara mendadak dan keadaannya kurang bahaya. Aliran puing ialah apabila terjadi banyak jatuhan tanah runtuh atau gelinciran tanah yang besar membawa segala-galanya. Saya ingin menjelaskan sedikit ini sangat penting. Pertama kali bila saya melihat kayu-kayan yang banyak dekat Pos Dipang, saya pun fikir itu adalah hasil daripada pembalakan. Okey. Sebab pertama kali saya lihat pada tahun 1996. Okay. Tapi apabila rakan saya Profesor Cigira membawa saya ke satu lembah di Jepun, di mana saya melihatnya panjangnya kayu-kayu yang terkumpul di situ lebih daripada 1 kilometer. Kayu yang bertimbun itu adalah hasil daripada debris flow atau aliran puing yang tersangkut ke situ. Saya barulah merasa lega. Yang saya lihat di Pos Dipang itu sebenarnya adalah kayu-kayan daripada satu aliran puing yang besar. Ciri-ciri kepada kayu-kayan yang dibawa daripada aliran puing ini. Pertama, dia ialah kayu yang pelbagai saiz. Kedua, kita akan lihat hujung pangkal dia, kedua-dua pangkal dia seperti dipatah-patah, seperti batang mancis yang kita patahkan. Okay. Dan ketiga, dia sudah tidak mempunyai kulit.
kerana dia telah dilanggar oleh batu-batu yang besar, dia terlanggar antara satu sama lain. Dan keempat, dia kelihatan sangat lusuh, seolah-olah sudah 1 atau 2 tahun. Kerana di dalam perjalanannya, beberapa kilometer daripada puncak sampai ke tempat dia tersangkut, dia telah diselaputi oleh lumpur dan bahan-bahan organik. Okey. Kalau dilihat dengan teliti, banyak lagi pangkal-pangkal pokok yang tercabut di situ. Cuma kadang-kadang orang tak nak melihat dengan teliti, orang hanya melihat sebatang yang telah digergaji. Saya juga melihat ada 1-2 batang yang telah digergaji, tetapi itu adalah yang digergaji selepas aliran puing semasa JKR atau siapa untuk nak membersihkan jalan. Ya. Apabila saya melihat bahan ini pada tahun 2015 di Gunung Kinabalu, semasa terjadinya aliran puing yang besar disebabkan oleh gegaran di Gunung Kinabalu, bahan ini tersangkut di Sungai Mesilau lebih daripada 1 kilometer panjangnya, dan satu pangan itu yang menyebabkan bahan-bahan ini tersangkut, dan saya dapat lihat persamaannya dengan apa yang saya lihat di Jepun. Dan apabila saya pergi ke Karak, ke Sungai Telimong, Telemong, di sempang antara Kerau dan Telemong, sempang antara Pedak dan Sungai Telemong, dan saya teliti benar-benar semua sekali puing tersebut, saya amat yakin itu adalah kayu-kayan runtuhan daripada kelinciran tanah dan dibawa oleh aliran puing. Di mana letaknya daun-daun? Sebenarnya daun-daun ini adalah bahan-bahan yang terapuh, dan dia telah dibawa dalam masa 1-2 jam tu. Dah sekarang ni adalah di laut atau di kumpul di mana-mana. Pergilah cari kalau nak cari sangat daun-daun tersebut. Prof, dan yang menariknya, satu lagi yang saya nak ingin nyatakan yang menariknya ialah jambatan-jambatan seperti jambatan di Sungai Kerau dan jambatan di Sungai Pedak itu adalah penahan kepada bahan-bahan puing ini. Dengan adanya jambatan dekat situ, maka berkumpul semuanya puing ini. Kalau tak ada jambatan itu, semuanya akan diangkut. Ini dah sampai ke laut. Dan inilah juga kaedah yang digunakan oleh orang Jepun untuk menahan puing-puing di bahagian hulu sungai sebagai check dam. Jadi saya ingin masyarakat, orang yang melihat, berfikiran terbuka, dengan jiwa yang terbuka, lihatlah bahan-bahan puing tersebut dan insafilah itu adalah bahan-bahan kayu-kayan yang jatuh secara tabi'i, dibawa oleh aliran puing dan tersangkut di kawasan-kawasan tersebut. Jadi dengan tegasnya, sebelum kita berehat, Prof, apakah Prof menyatakan bahawa kayu-kayan yang terdapat semasa berlakunya banjir besar ini bukanlah kayu-kayu yang merupakan balak-balak yang ada? Ya. Itu secara tegas. Saya boleh yakin 100%, saya boleh yakin 100%. 99% daripada bahan-bahan itu adalah bahan-bahan puing. Bahan puing ini adalah sama ada pokok-pokok yang berada di cerun yang jatuh bersama-sama ketika kinciran tanah, ataupun pokok-pokok yang telah mati tahun, 2 tahun, 3 tahun, yang berada di lantai hutan yang juga dibawa bersama. Okey, nanti kita dapatkan pula pandangan daripada Puan Sri dalam perkara ini. Tapi kita berehat buat kali terakhir, dan kembali nanti kita mungkin ada masa juga lagi untuk berkongsi beberapa lagi pandangan-pandangan menarik daripada kedua-dua tetamu saya di ruang bicara bahas ini. Kita rehat sekali lagi. Penggunaan aplikasi digital dalam kalangan rakyat Malaysia semakin memberangsangkan. Ini dapat dilihat dengan peningkatan pengguna perkhidmatan digital di portal My Government, pusat sehenti dalam talian yang menyediakan akses kepada pelbagai perkhidmatan kerajaan. Ayuh lihat beberapa perkhidmatan yang disediakan.
Adam sedang bekerja dari rumah dan perlu memperbaharui lesen memandu dan cukai jalannya. Segalanya dapat diselesaikan di portal MySikap. Bagi Vic, warga negara Malaysia yang kerap keluar negara untuk bekerja, perkhidmatan My Online Passport mempermudah urusannya kerana kini pembaharuan pasport termasuklah pembayarannya dapat dilakukan secara dalam talian. Usahawan muda seperti Jenny pula dapat menguruskan pendaftaran dan pelesenan perniagaan dengan lebih efisien dengan Malaysia Biz. Menerusi perkhidmatan e-lesen, Jenny dapat memohon lesen perniagaannya dengan mudah. Pendigitalan membawa kemajuan. Ayuh maju ke hadapan sebagai satu keluarga Malaysia demi kemakmuran bersama. Kita guna, kita sokong, kita mampu. Okey, terima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di ruang bicara bahas ini. Baik, Puan Sri, saya tahu peka sebenarnya berbeza pandangan dengan Profesor Emeritus Datuk Ibrahim Komo sebentar tadi. Dia mengatakan bahawa banjir lumpur beserta dengan puing itu bukan disebabkan oleh pembalakan tetapi lebih kepada satu kejadian alam semula jadi ataupun proses geologi. Okey, kita tengok daripada Google Satellite muka bumi karak ya. Memang kita nampak banyak dah buka ya hutan-hutan kat dalam pendalaman atas gunung tepi-tepi itu semua banyak yang dah dibuka ya. Maknanya dia dah gondol hutan tu semua. Yeah. Dan juga yang apa yang terjadi kat Telemung tu. Ya kerana peka bersama dengan sinar harian masuk ke dalam dan kita bawa drone ya. Dan kita tengok sendiri di apa orang kata di Sungai Timbul. Kita pergi ke Sungai Timbul, kita tengok Sungai Kerau ya. Lepas tu Sungai Kerau dia mengalir ke Sungai Telemung. Kita daripada drone tu kita nampak ya, memang ada pembukaan hutan. Dan penduduk-penduduk di situ pun memang mengaku ada pembukaan hutan ya. Untuk mungkin untuk musangking ya. Sebelum dia buka musangking tu of course dia keluarkan balak-balak dulu ya. Itu yang kata lubuk duit dekat situ. Jadi kalau nak kata dekat Telemung tu kerana bencana alam sahaja, pada saya tidak apa orang kata setuju kerana memang dah ada bukti ya balak-balak berteraburan di situ yang dah dipotong cantik ya. Dan juga daripada drone tu kita dah nampak pembukaan dan hutan-hutan yang gondol, curun-curun yang nampak yang apa orang kata gelonso ya, yang dah landslide and all that memang dah nampak. Jadi mungkin Prof dekat Gunung Jerai tu ya, mungkin akibat bala bencana and all that ya, because tak ada pembalakan di atas sana. Tapi di Telemung ada, di atas sana ada pembalakan. Ini yang menyebabkan kejadian banjir yang membawa segala-gala ya, yang mereka dah lama, orang kata dah lama dekat sana tu, yang ditinggalkan oleh membalak dulu. Okey. Pandangan yang berbeza sebenarnya dengan apa yang disuarakan oleh Profesor Emeritus Datuk Dr. Ibrahim Komo, tapi itu yang menariknya, sebab itu kami namakan program ini Ruang Bicara Bahas. Baik, saya juga nak dapat pandangan daripada Profesor Emeritus Datuk Dr. Ibrahim Komo. Kita beralih sedikitlah Datuk daripada apa yang sedang kita bercakap sebentar tadi. Kita nak juga sentuh tentang banjir besar yang berlaku khususnya di Selangor, di Shah Alam, Hulu Langat, Kuala Langat, berbanding dengan banjir yang berlaku di negeri lain. Apa punca sebenarnya, Datuk? Okey ya, banjir kali ini pada saya ialah banjir besar. Kalau dulu digunakan istilah banjir besar, tetapi saya mengistilahkan dia sebagai proses geologi, bencana geologi yang kompleks. Yang bermula daripada hulu lembangan di kawasan pertunangan dan perbukitan hinggalah sampai ke delta sungai, ke tanah rendah di Kelang ya. Kalau kita ambil untuk Selangor dan kalau kita ambil untuk Pahang, daripada puncak-puncak gunung dekat Banjaran Titiwangsa, dan saya bawalah sampai ke Pekan ya. So ada
3 atau 4 proses yang berlaku serentak ataupun secara cascading, secara berantai ya. Di bahagian puncak-puncak gunung dan puncak-puncak bukit itu terjadinya gelinciran tanah yang besar. Saya katakan di Banjaran Tiga Bangsa di sebelah timur dan barat itu lebih daripada 1,000 gelinciran tanah yang besar. Dan kalau kita tengok sepanjang jalan saja kita dapat gelinciran tanah yang sedang dan kecil. Umpamanya untuk nak pergi ke Janda Baik itu ada dekat 32 gelinciran tanah yang kecil daripada tempat singgah dekat genting ya, dekat Sempah. Dan kalau kita jalan daripada Tasik Tasik Semenyih pergi ke Kuala Kelawang, kurang-kurangnya dekat 60-70 gelinciran tanah kecil dan sederhana di sepanjang jalan. So gelinciran tanah tadi, ribuan gelinciran tanah tadi, sebahagiannya lebih kurang 100 bertukar oleh kerana jumlah air yang banyak, bertukar menjadi aliran puing. Aliran puing ni, puingnya bahan-bahan debris ni lebih banyak daripada air. Itulah yang menjadi punca kepada kerosakan besar di resort, di resort Mobi kalau tak silap saya. Itu adalah satu aliran puing yang klasik. Laku hanya dalam masa setengah jam saja. Alih-alih kita dapat lihat batu-bata dengan kayu-kayu, dengan pasir dan sebagainya di situ. Dan saya masuk dalam 1 kilometer ke dalam aliran puing yang kedua saya lihat di Selangor, iaitu di sempang antara jalan Sungai Tekali dan sempang antara Sungai Lalang ya. Ada 4 atau 5 bangunan di situ ganap sama sekali, tinggal simen saja dan puing itu dilonggokkan, damparan puing itu dilonggokkan di situ kerana slope-nya yang agak landai. Itu adalah proses kedua. Proses pertama ialah gelinciran tanah. Proses kedua ialah aliran puing. Selepas itu bila kuantiti air menjadi sangat tinggi, proses ketiganya ialah menjadi banjir puing. Ini yang berlaku di Sungai Dui, di Sungai Telemong terutamanya. Dan kalau ditengok kiri kanan daripada Sungai Telemong itu, semuanya adalah pokok-pokok yang dengan akar tersangkut dekat pokok-pokok yang masih terselamat dan tidak dijatuhkan ya. Dan aliran puing serta banjir puing ini adalah malapetaka atau bencana yang paling dahsyat. Benda ini kalau yang berlaku sejarah dalam aliran puing yang berlaku di Andes dan di Himalaya, satu aliran puing menyebabkan kematian sehingga 27,000 orang. Selepas daripada itu, apabila sungai menjadi besar, ada setengah sungai yang membawa banyak air kerana hujan yang lebat, tetapi tidak ada puing, bercampur dengan sungai yang banyak puing, menyebabkan terjadinya banjir lumpur. Banjir biasa kadang-kadang lumpur tebalnya kering ialah hanya beberapa milimeter saja, tetapi kali ini tebalnya sampai 5 atau 6 cm, kadang-kadang sampai 1 kaki ya. Air yang mendadak katakanlah di Mentakap kita dapat luar biasa, tak ada siapa sangka air 2 kali ganda atau 4 kali ganda daripada banjir-banjir sebelum ini. Kerana jumlah air itu bercampur dengan, bayangkan ada 100 juta meter padu puing. Bila saya sebut puing ni, kayu-kayan, lodak, kerikil, pasir dan bongkar-bongkar. Itu yang menyebabkan kuantiti air banjir kali ini luar biasa. Termasuklah banjir yang agak luar biasa di Taman Seri Muda ya. Sebab kandungan debris yang agak tinggi di dalam air menjadikan jumlah air banjir itu 2 kali ganda. So di Taman Seri Muda sebenarnya ialah banjir biasa, banjir monsun dengan tinggi yang lebih kerana kuantiti air bercampur dengan puing tadi. Dan banjir di Kelang umpamanya adalah banjir yang biasa dengan kenaikan air yang tinggi.
Jadi ini adalah satu rantaian proses geologi yang menyebabkan bencana. Jadi sehingga sekarang penyelesaian kerajaan hanya melihat konteks banjir. Itulah sebabnya tak ada penyelesaian yang tuntas, ya. Dan saya ingin mencadangkan belajar daripada pengalaman sekarang dan melihat peristiwa yang berlaku ini adalah rantaian proses geologi. Ada 5 proses dan tiap-tiap proses itu memerlukan tindakan susulan atau mitigasi yang berbeza-beza. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Profesor Emeritus Datuk Dr. Ibrahim Komo. Masa mencemburui kita sebenarnya. Kita tinggal lebih kurang 3 minit saja lagi masa. Jadi daripada apa yang disebut oleh Profesor Emeritus Datuk Dr. Ibrahim, apakah kita sebenarnya sudah pun belajar daripada bencana banjir yang berlaku ini, Puan Sri? Bukan baru sebenarnya. Kita pernah mengalami pada tahun 97, 71 tak silap saya, juga banjir besar. Kemudiannya 2014 juga satu banjir besar yang seharusnya mengajar kita, tetapi sejauh mana peka melihat bahawa kita terpaksa berterang bahawa pihak-pihak yang berwajib belum lagi peka sebenarnya dengan apa yang berlaku. Apa yang akan peka lakukan? Okey, macam saya cakap, ya, peka cuma memberi kesedaran, ya. Yang sekarang ni apa yang berlaku ni, bila kita cakap, ya, kurangkan kerosakan alam, ya, kurangkan kemusnahan hutan dan sebagainya, tapi tidak sikit pun diendah oleh pihak-pihak yang berkuasa. Jadi bila terjadinya bala bencana, ya, bencana alam sebagainya, mereka menuding jari, kata ini sebabnya oleh hujan yang tidak berhenti, hujan yang banyak and all that. Tapi kita semua tahu that Malaysia menerima hujan yang banyak, ya, sepanjang tahun, dan kita ada monsun. Jadi kenapa kita tidak boleh orang kata menahan, ya, makna dia kita yang kata because of the we need pokok-pokok, ya, untuk menahan daripada tanah runtuh and all that. Jadi sampai bila, Puan Sri, kita nak menganggap bahawa apa yang berlaku ini, seperti apa yang disebut oleh Prof tadi, iaitu bencana yang berlaku ini adalah satu proses geologi? Mungkin saya terpulang pada negara lain-lain, ya. Mungkin negara lain-lain, ya. Mungkin negara kita lain, ya, cara dia. Bukan negara kita ni banyak hutan. Ya, negara ni memerlukan hutan untuk menahan segala air, ya. Jadi kalau kita asyik orang kata gondolkan apa bukit, definitely benda-benda ni semua akan mendatangkan malapetaka lah. Itu yang saya tengok, because saya sendiri tengok, mana sungai yang tak ada pembukaan, orang kata development atau pembukaan hutan di hulu, sungai itu okey. Walaupun dengan air yang banyak, dengan hujan yang banyak, sungai itu okey. Tapi mana ada sungai yang orang kata dah develop atau dibuka, dia memang akan bawa banyak orang kata bencana alam. Itu yang adakah saya ini tengok. disebabkan oleh kadang-kadang kegairahan kita bila kita bercakap tentang proses pembangunan dan sebagainya, kita ingin membangun tetapi kita lupa untuk melihat tentang kelestarian alam itu sendiri. Malaysia bila kita cakap tentang penjagaan alam ni memang kurang, ya. Tak ramai yang minat tentang penjagaan alam. Jadi bila dah jadi ada orang meninggal and all that, baru semua nak bersuara, ya. Jadi daripada sekarang ni kita sepatutnya sama-sama mengambil tahu apa yang terjadi, dan undang-undang yang ada sekarang pun tidak memihak sebelah rakyat lah, kita kata, ya. Because undang-undang pertahanan ni tanah semua di bawah kuasa negeri. Itu yang susah sikit kat situ. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Puan Sri Dr. Sharifah Sabrina Said Akil, dan tentunya kita juga mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada Profesor Emeritus Datuk Dr. Ibrahim Komo kerana sudi bersama kita di ruang bicara bahas ini, dan mungkin Puan Sri, di masa-masa yang akan datang kita duduk lagi untuk bercakap tentang isu ini. Kerana ini merupakan satu isu sebenarnya yang cukup penting, isu yang memerlukan kepekaan sebenarnya semua pihak untuk cuba membantu
membantu dan mengatasi gejala-gejala ataupun bencana-bencana yang mungkin akan melanda negara kita lagi sekiranya kita tidak peka dengan apa yang sedang berlaku ketika ini. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara Bahas ini, dan seperti biasalah Ruang Bicara Bahas akan terus bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.